Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Hafiz bin Ramlan, memegang nombor metrik 054688. Jadi pada hari ini saya akan membahaskan tentang topik ke-13, iaitu kalam Syekh Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Itu subjek dirasah Al-Tasawuf An-Nasiyah. Jadi pada topik 13 ini membincangkan tentang bagaimana hati bercahaya dengan gambar makhluk pada cerminan hatinya. Iaitu maksud hati bercahaya itu diterangi dengan cahaya keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah Taala dengan hati bercahaya. Iaitu persoalan yang pertama, iaitu bagaimana hati seseorang bercahaya apabila terpahat pada makhluk dan ingatan tidak dapat dipisahkan sama sekali dengan makhluk. Yang kedua itu bagaimana hendak berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila hati terjerumus dan bergeluman dengan nafsu syahwat. Yang ketiga itu bagaimana seseorang boleh merasa kasih sayang Allah atau berkehendak untuk masuk ke ruang kewalian Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak bersih dari junub kelalaian. Dan yang keempat itu bagaimana untuk memahami rahsia-rahsia tentang nama-nama, sifat-sifat keagungan dan kesempurnaan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tidak bertaubat daripada kelanjuran yang dilakukan. Dan yang persoalan yang terakhir itu bagaimana mengeluarkan makhluk-makhluk dari dalam hati. Iaitu persoalan bagaimana ini, itu bukanlah persoalan seperti bagaimana nak buat ni, bukan. Iaitu la istifham, iaitu canggah, iaitu macam mana dia boleh buat gini, seseorang boleh buat gini, gitu. Dan iaitu yang pertama, iaitu bagaimana hati seseorang bercahaya apabila terpahat pada makhluk. Sekiranya hati manusia ini terpahat dengan rupa-rupa makhluk, maka hati mereka berada dalam keadaan gelap, serta hati mereka ini jauh daripada mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupa makhluk iaitu terdiri daripada makhluk hissi atau makhluk wahmiyah, iaitu makhluk yang merasakan ada yang berkuasa dan mentadbir alam selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perasaan yang disangka-sangka ini, perasaan wahmiyah ini, menyebabkan hati mereka berada dalam kegelapan dan tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rupa-rupa makhluk merupakan wasilah untuk mengenal Allah sebenarnya. Makan, contohnya makan, tidak juga dikatakan sebagai penyebab hati itu menjadi gelap. Tetapi setiap perkara yang menghalang hati untuk mengenal Allah adalah merupakan rupa-rupa makhluk yang terpahat di dalam hati mereka yang membawa kepada kelalaian. Yang kedua itu bagaimana ingin berhijrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala secara maknawi apabila hati terjerumus dan bergeluman dengan nafsu syahwat. Yang pertama, mustahil menghimpunkan dua perkara yang bertentangan. Contohnya ingat kepada Allah dan ingat kepada makhluk. Nak kembali kepada Allah tapi buat maksiat, itu mustahil. Dan yang kedua iaitu cara menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala ialah dengan bersungguh-sungguh melakukan perbuatan daripada tidak baik kepada baik, iaitu bertaubat. Yang ketiga itu manusia dikelilingi oleh pengaruh makhluk, iaitu pengaruh makhluk dapat dipisahkan apabila hati berpindah daripada pengaruh makhluk ini kepada menyaksikan Tuhan yang menciptakan segalanya. Oleh itu perlulah kita mengikis segala pengaruh makhluk daripada hati agar hati menjadi tenang dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga itu bagaimana seseorang boleh merasa kasih sayang daripada Allah Subhanahu Wa Taala atau kehendak untuk masuk ke ruang kewalian Allah dalam keadaan tidak bersih dari junub kelalaian. Iaitu hati yang penuh dengan kelalaian menjadi penghalang atau hijab untuk mengecapi atau melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Kedua itu hati yang terbebas daripada kelalaian, belenggu syahwat dan pengaruh makhluk dapat merasai keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, kebesaran Allah
pelbagai sifat jamalnya, kesempurnaannya, sifat jalal Allah dan sifat perkasa Allah. Hati ini boleh mengenal Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Esa. Dan ini peringkat iaitu hadirnya hati, iaitu hadirnya rasa hati. Peringkat pertama, permulaan iaitu al-hadir al-qulub, iaitu datang pada hadirnya rasa di hati. Kedua, pertengahan iaitu hadirah al-ruh, rasa di ruh. Yang kemuncak yang hadirah al-isra', iaitu rasa ruh hati. Betul jasad dia rasa juga. Gitu, semuanya. Dan yang keempat iaitu bagaimana untuk memahami rahsia-rahsia tentang nama-nama, sifat-sifat, keagungan dan kesempurnaan Allah dalam keadaan tidak bertaubat daripada keterlanjuran. Iaitu dikenali sebagai rahsia kerana orang yang Allah campakkan ke dalam hatinya sahaja yang memahaminya. Sebab tu rahsia. Bukan sebab tak boleh royak ke orang, rahsia bukan. Ni rahsia ni kalau royak ke orang yang tak rasa pun tak faham juga. Gitu. Dia rahsia dia. Orang yang rasa je, mendalami je, dia baru memahami. Yang kedua iaitu hikmah. Ini berkait dengan uzlah, iaitu apa yang baik di hati adalah pengasingan secara zahir dan batin terhadap makhluk untuk Allah. Seseorang itu akan terbelenggu dalam kegelapan sekiranya dia ingin untuk memahami rahsia-rahsia yang sangat halus dan tersembunyi dalam keadaan dia tidak bertaubat dan keterlanjuran. Tak jumpa. Kalau tak taubat, tak jumpa rahsia-rahsia yang sangat halus ni. Rahsia-rahsia halus ni iaitu tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Dan yang keempat iaitu terdapat juga mereka yang hanya bergantung kepada sebab musabab. Namun kita seharusnya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan keyakinan serta beriman kepada Allah yang menjadikan sebab musabab, kerana Allah memimpin atau menjadikan hati orang yang beriman terkeluar daripada kegelapan. Tujuh Allah berlaku. Dan yang persoalan yang terakhir iaitu bagaimana mengeluarkan makhluk-makhluk dari dalam hati. Ibnu Atliyah berkata, perbahasan dia ni, hati seseorang yang mempunyai nafsu syahwat itu tidak mampu dikeluarkan makhluk-makhluk dari dalam hati kecuali dengan dua perkara ini. Rasa takut kepada Allah yang menggerukan. Rasa takut ni, rasa takut sangat. Takut sangat nak buat dosa, takut sangat nak buat takut betul lah. Dan yang kedua itu rasa kasih kepada Allah yang sangat menggelisahkan. Ni kalau sayang sungguh-sungguh lah. Sayang sungguh-sungguh. Tak ada lah, kalau makhluk ni tak ada rasa sayang gitu. Memang gitu. Macam kasih seorang ibu pada anak dia gitu kan. Menggelisahkan. Dan yang kedua itu cara hendak mencapai ma'rifatullah ialah dengan mengenal dan menyebut atau mengingati Allah, yakni rasa kasih kepada Allah dan sekaligus dapat mengenal Allah. Dengan mengingat Allah kan, dengan belajar tentang sifat-sifat Allah. Lepas tu bila dah belajar pula zikir pula, zikirullah, selalu mengingati Allah, insya-Allah. Lepas tu dan yang terakhir iaitu hati yang berkarat, hati yang berada dalam kegelapan dia. Menurut Ibnu Atliyah As-Sakandari telah berkata bahawa Allah menjadikan hati seperti cermin muka, iaitu yang mempunyai pantulang dan mempunyai satu wajah sahaja yang terpapar di cermin. Satu je, tak ada macam hati dia cahaya ke hati dia gelap, tak, satu je. Tak cahaya, gelap. Tak gelap, cahaya. Jadi punca hati dalam kegelapan iaitu yang pertama, hati yang terbelenggu dengan makhluk. Hati dia terikat dengan makhluk lah. Itu pun tak jauh lah, insya-Allah. Yang kedua itu hati yang terbelenggu dengan nafsu syahwat. Ini pun tak jauh juga. Yang ketiga, tidak bersih daripada kelalaian. Lalai, kita pun lalai manusia. Jadi kena ingat Allah, zikirullah, taubat Allah. Dan yang keempat, tidak bertaubat daripada keterlanjuran yang dilakukan. Kena taubat, insya-Allah. Jadi sekian sahajalah daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri.
dan pada hakikatnya itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.